Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Hari ini cikgu akan meneruskan perkongsian silibus tingkatan 5, perniagaan tingkatan 5 bagi subtopik yang terakhir. Subtopik kandungan tambahan 1.7 sistem penggajian. Okey, kita teruskan. Okay, kita lihat hasil pembelajaran. Okey. Mencadangkan idea baharu bagi satu sistem penggajian berpandukan struktur organisasi yang dibina. Dan juga kita akan lihat sedikit latihan pengukuhan. Okey. 1.7 sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Yang ni pun sangat menarik. Cikgu ada sentuh dalam aspek pengelolaan sebelum ni. Okey, sistem penggajian yang kompetitif. Gaji ialah bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga dalam sesebuah organisasi. Okey, gaji ialah bayaran secara tetap. Okey, penggajian merujuk kepada semua urusan berkaitan gaji pekerja. Okey, apa-apa urusan berkaitan gaji pekerja kita katakan sebagai penggajian. Okey, tujuan penggajian adalah untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi, mengekalkan pekerja yang berpengalaman dan memotivasikan pekerja. Okey, yang pertama kita nak tarik minat pekerja untuk bekerja dengan organisasi, yang kedua untuk mengekalkan pekerja, dan yang ketiga untuk memotivasikan pekerja. Okey, menarik pekerja, mengekalkan pekerja dan memotivasikan pekerja. Dan penggajian melibatkan dua komponen utama iaitu gaji dan faedah. Jadi sentiasa ingat kalau ada soalan yang bertanyakan tentang apakah komponen penggajian, gaji, faedah. Ingat GF. GF. Okay, girlfriend. Girlfriend bukan makna kekasih hati. Girlfriend kita anggap sebagai kawan perempuan. Okay, girlfriend kepada pelajar perempuan pun girlfriend juga. Okay. Okay, seterusnya kita lihat komponen penggajian yang pertama tadi, girlfriend, gaji. Okay, gaji ada 3 elemen, iaitu yang pertama, gaji asas. Gaji asas ni apa? Ataupun gaji pokok. Adalah gaji yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan. Dibayar mengikut perjanjian yang telah dibuat antara majikan dan pekerja. Okay, gaji yang diterima pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan. Okay, yang kedua, untuk komponen gaji, upah. Upah ialah bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Okay, dia ada ikut tempoh. Itu kita panggil upah. Contohnya kalau pekerja yang bekerja di hujung minggu di kedai bakery, kedai kek. Jadi dia akan dibayar mengikut kadar jam bekerja. Okay. Okay, yang ketiga adalah allowance. Okay, di bawah komponen gaji, allowance adalah bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Bayaran tambahan. Pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Biasanya allowance ni diberikan kepada pekerja-pekerja mengikut jawatan. Okay, itu adalah 3 komponen bagi gaji. Okay, untuk gaji, komponen yang pertama bagi penggajian. Okay, kita lihat seterusnya. Okey, komponen penggajian yang kedua, girlfriend, F adalah faedah. Komponen yang kedua bagi penggajian. Okey, di sini kita lihat banyak, ada 12 faedah, ada 12 jenis faedah. Okey, kita lihat yang pertama caruman KWSP, caruman perkeso, komisen, pinjaman kewangan dan banyak lagi. Seperti yang pelajar boleh lihat pada slide. Jadi kita nak lihat satu persatu apakah maksud setiap faedah ni, setiap jenis faedah ni. Kita ke faedah yang pertama iaitu caruman KWSP. Baik, komponen penggajian. Okay, caruman KWSP adalah mengikut Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1955 mewajibkan caruman dibuat oleh majikan sebanyak 12% dan pekerja 11% setiap bulan. Okay, yang terbaru untuk tahun 2021, caruman bagi pekerja diturunkan sehingga 9%, tetapi pekerja boleh pilih untuk mengekalkan 11% ataupun 9%. Untuk
peperiksaan kita ikut buku teks. Slide cikgu ni adalah berpandukan buku teks. Yang kedua, caruman per keso. Mengikut Akta Keselamatan Sosial tahun 1969 mewajibkan pihak majikan mengambil insurans pampasan pekerja iaitu caruman majikan 1.25 dan pekerja 0.5% daripada gaji bulanan untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerjanya. Sekiranya apa-apa berlaku kepada pekerja boleh tuntut pampasan daripada perkeso. Jadi pihak perkeso yang akan memberi ganti rugi terhadap apa-apa kemalangan yang berlaku, contohnya di kawasan tanpa pembinaan. Di situ ada risiko yang sangat tinggi, jadi apa-apa sahaja yang tak diizini boleh berlaku. Jadi pekerja ni boleh membuat tuntutan. Yang ketiga, kita lihat komisen. Komisen ni biasa kita dengar kan, kalau kamu buat perniagaan, ada pelajar-pelajar yang buat dropship tu, kamu akan terima komisen daripada jualan yang kamu buat. Jadi komisen ni adalah ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Komisen bergantung kepada jumlah jualan yang dilakukan pekerja, seperti mana yang cikgu ada sebut contoh tadi. Yang keempat, apa lagi faedah yang perniagaan boleh tawarkan kepada pekerjanya? Pinjaman kewangan, mengikut faedah yang disediakan oleh perniagaan, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Pekerja dia boleh buat pinjaman daripada majikan, daripada syarikat. Tapi adalah syarat-syaratnya ya. Seterusnya kita teruskan faedah yang kelima, bonus tunai. Bonus pun biasa, cikgu yakin pelajar bisa selalu dengar. Penghargaan yang dibayar secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh tertentu berdasarkan prestasi perniagaan. Dalam perniagaan biasanya di akhir tempoh, majikan ataupun syarikat akan umumkan berapakah bonus yang akan pekerja terima sebab perniagaan dapat untung. Jadi perniagaan akan berkongsi keuntungan tu dengan memberi bonus kepada pekerja. Yang keenam, beasiswa pendidikan. Adalah bantuan kewangan kepada pekerja untuk melanjutkan pelajaran dan latihan. Biasanya perniagaan bagi kepada pekerja untuk sambung pelajaran adalah untuk memastikan pekerja ni menambah ilmu dalam bidang kerjanya supaya dia boleh jadi pekerja mahir dan akhirnya akan memberi manfaat kepada perniagaan. Kita lihat yang ketujuh, insurans kelompok, insurans berkelompok. Maknanya, majikan membayar premium. Premium adalah bayaran bulanan kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja apabila berlaku risiko semasa bekerja. Contohnya ada cikgu sebut contoh sebelum ni, pekerjaan yang dalam lapangan yang berisiko. Contoh polis, bomba, semua tu pekerjaan yang berisiko melibatkan keselamatan nyawa. Jadi, biasanya ada insurans kelompok. Kita teruskan dengan komponen penggajian untuk yang kedua, faedah. Komponen penggajian yang kedua, faedah. Ingat girlfriend, friend tu untuk faedah. Kemudahan perubatan, iaitu faedah perubatan dan penjagaan kesihatan yang dibiayai oleh majikan. Biasanya kita sebut sebagai panel syarikat lah. Klinik-klinik atau hospital panel bagi perniagaan atau syarikat. Jadi pekerja datang ke klinik atau hospital tu tidak perlu bayar apa-apa kos, tapi dibiayai oleh majikan. Ini adalah salah satu faedah yang sangat penting kepada pekerja. Yang seterusnya, kemudahan cuti. Biasanya memang perniagaan atau syarikat akan bagi kemudahan cuti kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan. Mengikut tahun perkhidmatan merangkumi cuti tahunan, cuti sakit, cuti rehat, cuti bersalin dan ada cuti khas dan sebagainya lah, bergantung kepada faedah cuti yang diberikan oleh perniagaan. Yang ke-10, tempat penjagaan kanak-kanak. Kemudahan penjagaan anak-anak di tempat kerja yang disediakan oleh majikan. Ada perniagaan-perniagaan yang ada taska syarikat, taska perniagaan tu sendiri, di mana dia taska tu diwujudkan khas untuk menjaga anak-anak staf atau anak-anak pekerja. Itu contoh yang ke-10. Dan yang seterusnya ke-11, kemudahan keselamatan. Juga penting ya.
iaitu penyediaan alat keselamatan dan persekitaran kerja yang selamat supaya pekerja tidak terdedah kepada sebarang risiko. Sebagaimana cikgu pernah sebut dalam aspek pengelolaan pengurusan sumber manusia berkenaan dengan keselamatan. Majikan perlu pastikan terdapat aspek-aspek keselamatan yang dipatuhi, iaitu alat pemadam kebakaran, fire drill exit ataupun pelaluan keselamatan. Okey, jadi semua tu perlu dipastikan ada di tempat perniagaan beroperasi ya. Okey. Seterusnya kita lihat kemudahan penginapan. Okey, tempat tinggal yang disediakan oleh majikan kepada pekerja. Okay, ataupun kita panggil hostel ataupun asrama pekerja. Biasanya diberikan kepada pekerja-pekerja yang bekerja sebagai operator pengeluaran di kilang-kilang. Itu antara 12 jenis faedah yang diberikan kepada pekerja di bawah komponen penggajian. Okey. Seterusnya kita nak lihat apakah penentu sistem penggajian. Okay. Sistem penggajian perniagaan adalah berbeza-beza mengikut jenis perniagaan, bergantung kepada sistem penggajian yang diaplikasikan ataupun diamalkan oleh perniagaan atau syarikat itu sendiri. Okay, yang pertama kita lihat ada di sini kemampuan organisasi, bentuk dan jenis tugas, undang-undang dan peraturan kerajaan, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, permintaan dan penawaran buruh serta faktor lokasi. Kita akan lihat satu persatu apa maksud penentu sistem pengajian bagi setiap faktor penentu ni ya. Okay, kita lihat faktor yang pertama, kemampuan organisasi. Okay. Organisasi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja. Okey, kalau perniagaan tu bersaiz lebih besar, keuntungannya pun lebih tinggi, jadi sudah tentulah penggajian yang ditawarkan kepada pekerja ataupun faedah-faedah yang ditawarkan tu lebih banyak berbanding syarikat yang lebih kecil. Sebab syarikat tu mampu membiayai faedah-faedah yang diberikan. Contohnya diberikan faedah kemudahan perubatan, faedah kemudahan pendidikan, beasiswa pendidikan. Seterusnya kita lihat faktor penentu sistem penggajian yang kedua, iaitu bentuk dan jenis tugas. Ini boleh ditentukan berdasarkan jawatan. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab besar akan diberi ganjaran yang lebih tinggi. Contohnya bonus. Bonus. Kalau pengurus tu bonusnya sudah tentulah lebih tinggi berbanding pekerja bawahan. Seterusnya kita lihat undang-undang dan peraturan kerajaan. Pihak kerajaan berkuasa menentukan kadar ganjaran minimum yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi. Contohnya ganjaran minimum ni dari segi KWSP dan per keso. Kadarnya adalah ditentukan oleh kerajaan. Untuk pengetahuan pelajar, KWSP dan per keso adalah wajib dipenuhi oleh majikan. Wajib dicarum oleh majikan bagi pihak pekerja. Kadarnya ditentukan oleh kerajaan. Itu faktor yang ketiga. Seterusnya kita lihat faktor keempat. Ganjaran yang ditawar ataupun dibayar oleh pesaing. Baik, kita katakan dalam satu kawasan tu ada dua perniagaan yang sama. Kita nak pastikan penggajian yang ditawarkan oleh syarikat kita tidak jauh beza berbanding syarikat pesaing. Kalau tidak, pekerja kita mungkin akan berpaling dan berhenti daripada perniagaan kita dan beralih kepada syarikat pesaing. Jadi kita lihat di sini penerangannya, bagi mengelakkan pekerja daripada berhenti, majikan akan memberi ganjaran yang setara atau lebih tinggi berbanding ganjaran pesaing. Seperti contoh yang cikgu sebut tadi. Skim ganjaran yang menarik akan memotivasi dan mengekalkan pekerja untuk berkhidmat dengan syarikat dan mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Pusing ganti yang cikgu pernah sebut turnover. Turnover ni tak bagus untuk perniagaan. Sebab kalau kita terpaksa menggaji pekerja baru, perlu melibatkan kos tambahan, dan masa yang lebih untuk melatih pekerja baru ni. Kita lihat faktor yang kelima, iaitu permintaan dan penawaran buruh. Permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar upah di pasaran. Permintaan ni adalah dari pihak syarikat terhadap
tenaga kerja, manakala penawaran buruh adalah dari aspek pekerja yang menawarkan diri sebagai pekerja, ataupun untuk memohon pekerjaan. Jadi permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar upah di pasaran. Ini lebih kepada aspek ekonomi, di mana kerajaan akan melihat jurang antara penawaran dan permintaan buruh. Sekiranya terdapat jurang yang tinggi, kerajaan akan menentukan kadar gaji minimum. Kerajaan akan melihat jurang pendapatan antara pekerja mahir dan pekerja kurang mahir, dan kerajaan akan selaraskan dengan menentukan kadar gaji yang baharu. Dan yang terakhir iaitu faktor lokasi. Bagi faktor penentu sistem penggajian, sistem penggajian akan dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat, kedudukan geografi, kawasan dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Kita lihat dari segi kedudukan operasi perniagaan tu di lokasi yang strategik, yang menjadi kawasan tumpuan ataupun pusat bandar, kawasan utama, gaji yang ditawarkan kepada pekerja adalah lebih tinggi berbanding perniagaan yang berpusat di kawasan luar bandar. Ini adalah 6 faktor penentu dalam sistem penggajian. Seterusnya kita nak cuba jawab. Jom cuba jawab soalan. Soalan kertas 2 bahagian A. Berikut merupakan iklan jawatan kosong syarikat Nestle Berhad. Jawatan kosong syarikat Nestle Berhad sebagai pengurus cawangan. Kelayakan dan gaji faedah dinyatakan di dalam iklan jawatan. Soalan minta terangkan 3 kemahiran kebolehkerjaan yang perlu ada pada calon yang memohon jawatan sebagai pengurus cawangan syarikat Nestle Berhad. Terangkan 3 kemahiran kebolehkerjaan yang perlu ada pada pekerja. Dan peruntukan markahnya adalah 6 markah. Jadi bila soalan terangkan, ingat pelajar mesti bagi fakta dan huraian. Kita lihat cara menjawab soalan ini. Jadi di sini pelajar boleh lihat dalam jadual 3 kemahiran kebolehkerjaan yang perlu sebagai pengurus cawangan syarikat Nestle ialah fakta yang pertama, kelayakan yang bersesuaian. Kelayakan yang bersesuaian di sini. Pelajar boleh terangkan untuk huraian yang pertama, kerja diambil berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan, ataupun pelajar beri huraian sebagai pemegang ijazah dalam bidang perniagaan. Keluarkan daripada iklan jawatan. Huraian mesti bagi salah satu. Seterusnya, berpengalaman. Kita lihat di sini, berpengalaman. Pelajar boleh terangkan sama ada huraian yang pertama, pekerja berpengalaman merupakan satu kelebihan kepada perniagaan ataupun minimum 5 tahun pengalaman profesional di sini. Keluarkan daripada iklan jawatan. Berikan huraian salah satu. Kerana satu fakta pelajar akan dapat 1 markah dan satu huraian 1 markah. Jadi 1 fakta dan 1 huraian. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana huraian daripada contoh jawapan yang cikgu berikan ini. Fakta yang ketiga adalah berpengalaman dalam industri tertentu. Berpengalaman dalam industri tertentu. Di sini kita lihat memegang pengurusan dan pentadbiran syarikat. Pengalaman dalam bidang pekerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan baik. Ataupun pelajar berikan huraian memegang pengurusan dan pentadbiran syarikat. Keluarkan daripada iklan jawatan. Jadi pelajar akan dapat 1 markah untuk huraian, pelajar akan dapat 1 markah untuk fakta dan 1 markah untuk huraian bagi setiap isi, dan maksimum yang pelajar akan peroleh adalah 6/6. Mengikut peruntukan soalan, peruntukan markah soalan. Seterusnya kita lihat 4B. Gambar 1 menunjukkan produk-produk yang dijual oleh syarikat Nestle Berhad. Lakarkan struktur organisasi yang sesuai bagi syarikat tersebut. 3 markah. Jadi di sini kita lihat banyak produk. Ada produk minuman, ada produk makanan. Produk minuman pun ada pelbagai jenis. Dan makanan pun ada pelbagai jenis. Jadi struktur apakah yang sesuai? Jadi kita lihat jawapannya adalah struktur organisasi berdasarkan produk.
Jadi pelajar boleh lakarkan bahagian atas, letakkan pengurus besar, dan di bahagian bawah letakkan pengurus sos cili, pengurus Nescafe, pengurus KitKat, pengurus Milo, berdasarkan produk lah. Dan kita juga ada pengurus Maggi, Coco Crunch dan Lactogen. Jadi pelajar akan memperoleh 3 markah untuk soalan ini. Mudah saja, hanya lakarkan struktur organisasi berdasarkan produk. Baik, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap pelajar dapat menguasai bab 1 tingkatan 5, pengurusan sumber manusia, yang mempunyai 7 subtopik dan sangat menarik untuk dipelajari. Cikgu doakan kejayaan kamu semua. Nantikan video seterusnya daripada cikgu. Teruskan menonton channel Cikgu Ashita. Like, komen, share dan subscribe. Bye.